لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلومنا في الدارين آمين. فصل في الاستنجاء وآداب قاضي الحاجات. Ini suatu fasal pada menyatakan hukum istinja dan beberapa pekerjaan yang ditututi daripada orang yang qada hajat. Kita sambung lagi muzakarah kita di dalam silibus pengajian kita ilmu fiqh menerusi kitab Matla'ul Badarain, di mana pada malam ini kita berpindah kepada satu tajuk yang baru, iaitulah berkaitan dengan hukum hakam istinja. Pada pertemuan kita yang lalu, kita telah membahaskan berkaitan dengan rukun wudu dan juga sunat wudu dalam bab berkaitan dengan wudu mengambil air sembahyang. Maka pada malam ini kita berpindah pula kepada tajuk yang baru, di mana kata pengarang rahimahullah ta'ala, ini suatu tajuk, suatu fasal pada nak menerangkan kepada kita, nak menyatakan kepada kita tentang hukum istinja. Istinja ni maknanya ialah kita bersuci daripada najis yang keluar daripada kubur atau dubur. Ini namanya istinja. Tak kala kita bersuci itu daripada najis. Najis mana? Najis yang keluar. Yang keluar najis itu daripada kubur kemaluan hadapan, ataupun yang keluar melalui dubur kemaluan belakang. Maka inilah dikatakan istinja. Bila sebut istinja, kita faham maknanya bersuci daripada najis yang keluar daripada kubur ataupun dubur. Jadi ini fasal menyatakan tentang hukum hakam istinja dan juga tentang beberapa pekerjaan, beberapa adab-adab yang dituntut oleh agama kita daripada orang yang qada hajat. Orang yang qada hajat. Lalu kata pengarang, bermula istinja itu, apa hukum istinja? Bersihkan daripada najis. Hukum apa? Hukumnya ialah wajib. Hukumnya wajib. Wajib itu daripada kerana kencing dan ghaib. Ghaib maksudnya najis belakanglah. Kita panggil apa? Minta maaf, sebab benda-benda seperti ini lupa, kita panggil buang air besar. Buang air besar, buang air kecil, buang air besar. Maka hukumnya wajib. Wajib apa ni? Wajib muwassa'. Wajib muwassa' ni maknanya, tak kala kita nak sembahyang, maka wajiblah kita bersuci.
Kalau orang ni buat-buat kata dia menangguhkan daripada istinja, apa hukum? Harus boleh. Kalau sedaplah duduk dalam keadaan tu. Sebab apa? Harus menangguh. Kerana dia tak ada nak sembahyang lagi. Tidak kata berhajat untuk pegang Al-Quran, apa yang kita panggil, nak baca Al-Quran, nak bersentuh Al-Quran, dah. Melainkan kalau kita berhajat untuk melakukan ibadat yang memerlukan kepada wudhu, maka perlulah, maknanya kita istinja dengan segera. Tapi kalau kita tak mampu melakukan sembahyang lagi, kalau kita boleh berada dalam keadaan itu, sila, harus tak berdosa. Tapi manakala nak sembahyang dan perkara-perkara yang berkait seumpama sembahyang, maka wajiblah hukumnya seseorang itu beristinja. Itu dia panggil istinja, hukumnya wajib muwassa', wajib yang diluaskan. Dia ada satu lagi, wajib mudayyak. Wajib mudayyak ni wajib yang disegerakan dengan segera, mesti. Kalau tidak berdosa pula. Apa dia? Seperti bertaubat, cuci diri kita daripada daki-daki maksiat yang telah dilakukan. Jatuh maksiat, segera wajib taubat. Tangguh dosa lain. Biar dulu. Tadi ada tengok benda-benda yang maknanya kita kata jatuh dalam perkara maksiat. Maka tiba-tiba biar nanti taubat, esok taubat, nanti tua taubat, nanti pencet taubat. Kita tangguh tu dosa yang lain. Dosa melakukan maksiat, satu, dicatat. Dosa tangguh taubat daripada dosa maksiat hak kita lakukan tadi, dosa yang lain. Maknanya orang ni orang yang tak bertaubat pada Allah, dosa dia himpun tu banyak. Kalau tak bertaubat dengan segera, kira setiap saat, setiap nafas, setiap detik, setiap masa, tak kala dia menangguh taubat, tak taubat lagi, biar dulu, selama mana? Selama setahun, ataupun daripada muda buat maksiat tu, tua baru taubat pada Allah daripada dosa hak muda buat. Maka menangguhkan taubat dalam masa hak kita meninggalkan bertaubat tersebut, setiap saat dikira dosa. Itu dia panggil wajib mudayyak, wajib segera. Kalau tidak segera, berdosa hukumnya. Itu dalam bab taubat. Adapun istinja, wajib hukum istinja. Tapi bila tak kala nak melakukan ibadat lah. Kalau menangguh, dosa tak? Tak dosa kalau kita tangguh. Sebab dia bukan mesti segera. Tapi walau bagaimanapun, sunat segera. Sunat kita segerakan istinja tadi. Gitu. Maka hukum wajib kita istinja daripada kencing dan ghaid, daripada buang air kecil dan air besar, dan lain daripada kedua air kencing dan juga air besar tadi, daripada tiap-tiap najis yang dibasuh, dan jika nadir sekali pun asalkan keluar melalui kubur ataupun dubur, yang najis tu pesing basah, keluar melalui kubur atau dubur, wajib istinja. Wajib istinja. Contoh, keluar pun melalui dubur ataupun kubur, hak jadi basah, tak kira. Hak jadi basah, darah umpamanya, ini dia kata di sini, seperti darah misalnya,
Itu wajib istinja, wajib basuh. Dan wadi, air wadi wajib basuh. Dan lain daripada wadi dan darah, apa dia? Air nasi, wajib basuh. Dan adalah istinja ni, nak istinja ni dengan apa istinja? Nak basuh ni guna apa? Dengan menggunakan air ataupun batu. Guna air boleh, ataupun nak guna batu. Dalam bab apa ni? Bab istinja. Kalau ada kitab tu bab istinja. Bab istinja itu bab wudu deh. Bulan lalu tamat dan bab wudu ni bab istinja. Jadi istinja ni nak guna apa untuk istinja baru sah. Kalau tidak tak sah. Istinja dengan air. Dengan air. Ataupun tak mahu guna air, guna batu. Dalam masalah ni dia tak sama dengan masalah tayamum. Kalau dalam masalah tayamum guna air ataupun debu tanah, ini kata debu tanah ni jika tak boleh guna air, baru boleh guna debu tanah. Tak boleh guna air itu dengan maknanya sakit ke, doktor beritahu ni bahaya ni, tak boleh guna air ni, mudarat ni, jadi lambat sembuh, jadi masa untuk sembuh tu lambat. Doktor beritahu, maka ketika tu boleh guna air, boleh guna tanah, debu tanah. Bila? Apabila tak boleh guna air, ataupun air tak ada, hari ini, baru boleh pindah kepada debu tanah tadi. Itu dalam bab tayamum. Ada pun dalam bab istinja, bukan kira tak ada air baru boleh guna batu atau alat-alat yang seumpama batu, tak kira. Dia bukan kira kita bebas, keluasan kepada kita hak memilih. Nak pilih mana? Nak pilih air ke? Nak pilih debu? Nak pilih batu ke? Ataupun seumpama alat yang hukum pada makna seperti batu. Boleh. Air ada banyak air. Tak nak guna batu, boleh. Sah. Boleh. Sah. Cuci dalam masalah fiqh untuk kita melakukan ibadat sembahyang. Gitu. Dia boleh pilih. Dia panggil litaghyir. Atau ni memberi faedah kepada kita boleh pilih. Boleh pilih. Nak guna air boleh, nak guna batu pun boleh. Dan barang yang pada makna batu boleh juga. Tak mahu guna air, tak mahu guna batu, tapi nak guna benda hak pada maknanya seperti batu. Apa dia? Benda hak seumpama dengan batu. Daripada tiap-tiap suatu, yang mana suatu ni dia keras, syarat dia. Hukum seumpama batu benda ni, syarat dia benda ni hak masuk dalam kategori hukum seperti batu, asalnya air atau batu. Maka nak guna hak lain daripada batu ni, hukum dia mesti sama seperti batu. Sifat dia, apa dia? Sifatan dia mesti sama seperti batu. Syarat yang pertama, suatu itu mestilah keras. Keras bukan keras lawan lembut. Ini lembut. Lembut hal ini tak kira. Makna kata boleh. Keras di sini makna keras yang melawani bagi cair. Cair baru tak boleh. Kalau keras hak lawan lembut, lembut boleh. Lembut tu masuk dalam kategori keras. Dalam masalah
dalam masalah istinja. Itu syarat yang pertama, mesti keras. Nanti dia terangkan kepada kita. Syarat yang kedua, benda tu mesti suci. Syarat yang ketiga, benda tu yang menanggalkan najis, yang boleh kita tanggalkan air najis. Benda tu boleh tarik najis keluar daripada tempat ada najis. Itu syarat yang ketiga. Dan syarat yang keempat, yang tiada dihormati akan dia, akan sesuatu tersebut. Alat kita nak guna sebagai alat istinja, benda hak bukan dihormati. Ini 4 syarat. Cukup 4 syarat ni boleh guna untuk istinja, yang mana dia hukum seperti batu. Ada pengguna air, itu ada ayat dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi. Dia panggil nas. Guna batu, ada nas datang daripada hadis Nabi SAW. Guna selain daripada batu, tidak ada hadis, tapi dikias. Dikias ni maksudnya ambil sifat hak seperti batu. Apa-apa benda hak sifat seperti batu boleh guna. Ini dia panggil tidak ada nas, tapi kias. Kias. Air batu tu nas. Nas daripada Quran hadis. Baik, 4 syarat tadi dia nak terangkan kepada kita. Syarat yang pertama, maka keluar dengan sesuatu yang keras. Hak ni tak boleh nak guna untuk istinja. Alat untuk istinja, hak hukum seperti batu. Syarat yang pertama, dia mesti benda yang keras. Benda hak tak keras ni apa dia? Nak mengeluarkan daripada benda keras ni, yang cair. Kalau hak cair tak boleh. Contoh seperti air mawar dan cuka, tak boleh lah, sebab dia cecair. Kalau cecair tak boleh, dia mesti benda keras. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dia mestilah benda suci. Dan keluar dengan yang suci itu tak termasuk dalam kata yang suci. Hak ni tak boleh. Iaitu sesuatu yang najis. Benda keras tapi najis, tak boleh. Seperti batu yang mutanajis ataupun tahi yang kering. Batu tu suci tapi kena air kencing contohnya. Jadi batu tu nama mutanajis. Apa beza najis dengan mutanajis? Najis ialah kena kepada diri benda tu najis. Air kencing, tahi, muntah, darah, azab, itu najis. Benda tu sendiri, diri dia tu najis. Ada mutanajis, benda suci. Batu, kain, itu benda suci. Baju, benda suci. Sejadah, benda suci. Kopiah, benda suci. Kain lekat, benda suci. Kain sembahyang, benda suci. Oh, tapi ada kena najis. Nama benda tu mutanajis. Kopiah tadi, kopiah yang mutanajis. Baju yang mutanajis. Ataupun apa-apa perkara yang dia tu suci tapi terkena najis, maka nama benda tadi mutanajis. Itu beza antara najis dengan mutanajis. Jadi syarat yang kedua, mesti benda yang suci. Kalau benda yang ada najis, batu kena najis, tak boleh. Ataupun memang benda tu najis, tak boleh. Seperti dia kata di sini, tahi yang kering, benda keras tapi dia najis, diri dia najis, tak boleh. Tak boleh dipakai, gunakan untuk alat istinja. Itu yang kedua. Yang ketiga, syarat yang ketiga, dia mestilah boleh menanggalkan najis. Orang Kelantan sebut boleh kokok najis.
Kokok yang maksudnya dia tarik najis tu nekat di dia, buang najis hak ada di tempat tadi. Itu dia panggil boleh menarik, boleh menanggalkan. Lalu tu dan keluar dengan yang menanggalkan. Hak ni tak boleh. Ialah suatu yang tiada menanggalnya. Benda tu keras tapi tak boleh nak menanggal. Contoh seperti tanah. Tanah tu bersifat dengan keras, tapi tanah ni lembut yang berhembur. Kalau pegang tanah tu jadi hancur. Asal keras cukup dah syarat kalau kira-kiranya. Tapi apabila dipegang dia hancur, lerai. Tanah tu tak boleh. Tak boleh digunakan untuk istinja. Tak boleh. Sebab dia tak boleh nak menanggalkan najis. Bila hancur tak boleh nak menanggalkan najis. Nak tarik najis tu tak boleh. Bahkan dia akan jadi berlomok pula pada najis tadi. Tak boleh. Ataupun barang yang lembut. Barang hak lembut di sini dengan maknanya benda hak kita panggil apa ni, nak guna bahasa. Kalau Kelantan tak apa, dia panggil leik. Benda hak leik. Contohlah getah. Dia lembek sangat. Sekira-kira lembek tu dia bercampur pula dengan licin. Ini tak boleh nak menanggalkan najis. Itu maksud. Dan yang licin, benda licin tak boleh juga benda licin. Seumpama dia kata di sini buluh. Buluh tu licin, kerah tapi licin, tak boleh. Kerah tapi licin, buluh tak boleh. Buluh mana? Buluh yang selama tiada dibelahkan buluh tadi. Kalau buluh tu kita tak belah dua. Hak luar ni tak boleh, licin. Kalau licin bila kita nak tarik najis macam mana? Dia tak lekat. Kalau lekat apa ni jadi berlumuran. Berlumuran tu tak, kalau kita tarik lekat pula di anggota mana-mana hak kita tempat tersebut. Itu dia licin, tak boleh. Tapi kata dia, dan dibuat istinja dengan bekas yang dengan buluh yang dibelahnya. Kalau kita belah hak kat dalam tu, itu boleh. Boleh diistinja. Sebab apa? Dia bukan licin, dia kasar. Kasar tapi melukakan. Pula melukakan. Jadi tak boleh jugalah. Sekira-kira kalau pandai bolehlah. Tapi kalau mengakibatkan mudarat, lain pula nak cerita boleh ke tak boleh. Buluh hak ada di dalam tu, hak sebelah dalam boleh. Sebab dia kasar, dia bukan licin. Tapi kalau guna mudarat, luka, maka tak boleh sebab luka. Sebab mudarat diri kita. Cuma nak cerita boleh tak? Boleh. Ada pembuluh hak licin di luar kulit dia, itu tak boleh. Tak cukup sifat. Apa dia sifat dia? Mesti boleh menanggalkan. Itu tiga. Yang keempat, syarat yang keempat, yang hukum seperti batu, alat untuk kita guna sebagai istinja. Yang keempat syarat dia mestilah dia tidak dihormati. Dan keluar dengan yang tiada dihormati akan dia ialah sesuatu yang dihormati. Kalau benda tu dihormati pada syarat tak boleh guna. Walau dia keras, walau dia itu suci, walau dia itu boleh menanggalkan najis, tapi benda hak dihormati pada syarat tak boleh. Contoh seperti makanan anak Adam, makanan manusia, seumpamanya roti yang kering. Roti kering tak boleh roti. Roti kerah tu lah. Ataupun roti gardenia, roti apa lagi, masih pun tak boleh Israel. Halai lah. Roti-roti Roti-roti boleh? Tak boleh. Sebab makanan manusia tak boleh. Kata tak boleh guna roti ni, contoh dalam kitab kita ni roti.
Selama tiada dihanguskan akan dia, akan mati. Kalau dihanguskan, kita bakar roti tadi hingga hangus. Hangus tu kalau kita tanya orang, teka, apa benda ni? Apa ni? Orang tak jawab ada roti. Orang tak tahu itu adalah makanan pada asalnya. Ni apa ni? Kerah gini ni. Boleh guna. Boleh guna untuk istinja. Sebab apa? Kiranya tadi makanan tu, tapi bila dah tak jam dah, sebab hangus dan jadi arang dah kerahnya dia tadi, sehingga hilang nama makanan manusia. Orang tak makan dah benda begini ni. Itu boleh digunakan untuk istinja. Ini alat apa kita panggil hukum fiqh. Tak ada nak buat begini ni. Kalau nak cari untuk istinja, memang benda tu kan makanan. Dan cuma nak cerita hukum fiqh, boleh pada makanan tapi hilang dah sifat makanan tadi. Orang tak buat makan dah, hilang dah nama roti tadi. Boleh? Boleh. Selama ketika mana dihanguskan dia. Dan seperti makanan jin, umpama tulang. Tulang ni makanan jin, maka demikian juga tak boleh digunakan pakai untuk beristinja. Tak boleh. Sebab apa? Sebab tulang dihormati pada syarak. Kita tak makan, jin tak makan daripada saudara-saudara kita. Kerana jin ni, dia seperti kita, dia mukallaf. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahkan jinlah yang terlebih awal dicipta oleh Allah Ta'ala pada manusia. Dia ada di atas muka bumi ini dulu. Dia dulu Allah Ta'ala jadikan. Dia ada buat ibadat kepada Allah di atas muka bumi. Sebab dia Allah buat dulu. Sebab itu ayat Al-Quran kata sebut jin dulu. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia. Sebab Allah Ta'ala guna jin dulu. Tak kata tidaklah aku jadikan manusia dan jin. Jin dulu baru manusia. Sebab jin diawali pada nisbah penciptaan oleh Allah, baru manusia. Dia pun dicipta oleh Allah, hikmahnya untuk kita buat ibadat kepada Allah. Maknanya dia seperti manusia. Ada hak beriman, ada hak kufur pada Allah, hak tak percaya pada Allah. Ada hak beriman dan fasik, buat dosa besar, mengerjakan maksiat, seperti manusia. Itu jin. Sedara kita daripada kalangan jin. Dia makan apa? Makanan dia tulang. Itu makanan dia. Walaupun bukan makanan anak manusia, tapi makanan jin, maka tak boleh digunakan pakai untuk alat istinja. Sebab dia makan. Makan bagaimana? Khilaf ulama. Bagaimana jin makan? Ini berlaku khilaf. Setengah pendapat kata memang dia makan tulang betul. Makan mono-mono dengan tulang-tulang tadi dia makan jadi makanan dia. Kata setengah ulama lagi bukan dia makan tulang, dia makan daging isi. Tapi isi daging tu Allah Ta'ala perjadikan kembali pada tulang setelah mana dimakan oleh manusia tadi daripada isi-isinya. Itu berlaku khilaf. Lepas tu nak tahu betul, kena kontak dia, kena WhatsApp dia, tanya melalui Telegram ke macam mana tanya. Pas sebenarnya makan bagaimana? Makan tulang betul ke makan daging? Allah Ta'ala perjadikan. Itu kena tanya dia. Kalau tak jawapan, WhatsApp kat saya pula. Mudah, nak mengajar mudah. Nanti jumpa Pak ni, kita boleh kurang. Ada jemaah Pak Cik di masjid Mahabbah Seksyen Wudhu tu beritahu dia ada kawan dengan jin. Dia beritahu jin, dia kata makan tulang betul-betul. Boleh kita kurang pula. Gitu. Tapi apa hukum kawan dengan jin? Kebanyakan ulama kata haram. Tak payah sayang dengan dia. Sebab apa? Sebab kita tak tahu. Hak sama kita pun, kita tahu ke dia tu orang baik. Hak sama kita pun susah dah nak tahu. Apakah nak tahu hak halal gaib? Nak tahu hak makhluk
Hak kita tak nampak dengan mata kasar ni, dia beriman ke dia tak beriman. Dia boleh baca Quran. Orang bukan Islam boleh baca Quran. Kita tahu mana dia betul-betul hak Islam ni. Itu benda ke? Benda hak kita tak nampak maknanya dengan mata kasar kita. Apa? Kalau kita tertipu dengan dia, tak ada apa-apa. Itu kata ulama. Dan jika dibakar hangus sekalipun, makanan jin ni tulang tadi tu kalau dibakar hangus sekalipun, kalau roti tadi kalau dibakar hangus boleh. Hak makan makanan manusia tadi kalau dibakar hangus, sekira-kira orang tak makan lah ni. Tak lama roti dah, tak apa makanan dah. Bakar jadi kerak ikutlah. Kalau bukan roti sekalipun, bakar hilang dah nama makanan. Orang tak makan dah benda ni. Boleh istinja. Itu kerana makanan daripada kalangan manusia. Kalau hak jin, bakar hangus sekalipun, tak nama tulang dah, nama arang dah ni, tetap makanan jin. Tetap itu adalah makanan jin, maka tidak boleh digunakan sebagai alat istinja. Kerana tiada keluar dengan keadaannya, keadaan tulang itu, makanan jin tetap nama makanan jin. Itu 4 syarat. Dan ada pun makanan binatang. Kalau makanan binatang, maka harus istinja dengan dia, dengan makanan binatang, umpama rumput dan lainnya. Kalau binatang, makanan dia boleh. Makanan manusia tak boleh. Makanan jin tak boleh. Ada satu lagi makhluk hak jenis makan, binatang. Boleh tak makanan binatang? Boleh. Harus. Contoh rumput. Rumput tu ada sifat lah. Sifat dia kerah. Aku kalau baca air, dia lembut. Jadi lembut. Lembut tu maksudnya lembut, hak boleh menangkalkan, hak suci, maka boleh digunakan pakai untuk istinja. Tapi kalau dah ada basah-basah di rumput tadi, tak boleh guna untuk istinja kalau basah. Sebab apa tak boleh? Nak menangkal najis macam mana kalau basah? Dia akan jadi seperti hukum buluh tadi lah, licin. Maka kena cari hak kering. Hak kering, hak boleh menanggalkan najis. Itu ialah rumput. Makanan binatang, tapi harus diguna pakai untuk istinja. Cuma kena banyak dah, kena banyak sikit. Kena cekok, secengkak rumput tadi untuk diistinja. Kalau 2-3 helai, nak istinja tuan. Dan memadai menyampaikan dan memadai menyimpankan istinja dengan air jua boleh. Sah. Nak guna air saja untuk istinja, sah. Ataupun nak guna 3 batu jua. Nak guna batu tapi 3 biji batu, ataupun 1 batu tapi 3 penjuru batu yang suci. Dengan 3 penjuru tadi oleh tempat istinja dengan sekira-kira tiada tinggal lagi melainkan bekas, yakni bekas najis. Yang mana bekas najis ni tiada menghilangkan akan bekas najis, melainkan mesti kena guna air ataupun tembikar yang halus. Nak guna istinja, guna air boleh 1. Ataupun nak guna batu saja tapi 3 biji, ataupun sebiji batu yang besar, mesti kena guna 3 penjuru. Lalu tu kalau kita guna batu ni, guna batu untuk istinja, dia mestilah dikira sah, suci pada syarat untuk kita sembahyang. Dengan kita guna batu, tak kala kita istinja untuk kita basuh dia, cuci dia, sekira-kira dia ni dapat menanggalkan air najis. Ini syarat. Guna batu ataupun lain daripada batu. Lain daripada batu ni cukup 4 syarat tadi. Tisu, kain, itu boleh lah tu, tisu. Sebab tu kalau kita pergi di hotel 5 bintang, hak jenis tidak ada air, bolehlah kita guna tisu tadi sebagai istinja. Bukan kata,
Ini macam hak orang bukan orang Muslim. Hak tu hak agama kita dah tu. Tisu tu boleh guna untuk kita istinja. Cuma kita tak biasa. Tak biasa tu di kita. Sah atau tak sah? Sah. Sah. Lalu tu kalau nak guna batu ataupun tisu dan umpamanya, syarat dia mestilah hilang najis. Nak guna dia ni, nak kata bersih ke tak bersih, hilang najis. Ada pun asar-asarnya tak hilang. Asar ni maksudnya kesan-kesan. Bau tak hilang. Kalau guna batu tadi tak hilang bau tu. Bau ni dia mesti guna air baru hilang bau. Kalau guna air, dia mesti hilang air, dia mesti hilang asar-asar, kesan-kesan daripada baunya, warnanya mesti hilang. Kalau guna batu, hanya hilang air sahaja, sah. Bau ada di sikit-sikit memang takkan hilang. Kalau guna batu ataupun umpama batu ni takkan hilang. Mesti ada bau dia tu. Sah ke tak sah? Sah. Kerana syarat guna lain daripada air, hanya disyaratkan hilang air dia. Air ni maksudnya najis. Kalau air kencing lah. Kalau hak belakang lah daripada najis tersebut. Kena hilang dia. Bau dimaafkan. Sekira-kira mesti kena guna air baru hilang bau. Tak apa. Kalau ada warna sikit-sikit, warna ni takkan hilang dah, melainkan mesti kena guna air, maka dimaafkan pada syarak. Boleh? Boleh kita jadi imam, boleh kita jadi makmum untuk kita menunaikan ibadat sembahyang sah. Mereka hak istinja menggunakan batu, tidak menggunakan air. Mereka hak beristinja menggunakan hukum yang seperti batu, tidak menggunakan air. Sah, boleh. Itu syarat dia. Kalau kena guna batu, mesti hilang ain dia. Ada pun kesan-kesan yang sedikit dimaafkan pada syarak. Maka menyapu dengan 3 batu atau 3 penjurunya, penjuru batu. Pasal dulu ya. Kalau kita nak sambung sikit lagi.
Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, kata pengarang, bermula menyapu maka bermula menyapu dengan 3 batu ataupun 3 penjurunya, penjuru bagi batu itu hukumnya ialah wajib ia menyapu dengan 3 biji batu ataupun 3 penjuru batu. Wajib ni wajib dengan 3 jika istinja dengan batu. Kalau dengan air sekira-kira hilanglah najis itu dan kesannya, maka tak kira kena 3 kali basuhan. Itu kalau dengan air. Kalau dengan air ikutlah asalkan bersih. Bersih maknanya najis tadi dan kesan-kesannya. Tapi kalau guna batu, syarat mesti kena 3. 3 tu sama ada 3 biji batu ataupun sebiji batu tapi 3 penjuru. Itu wajib. Wajib mesti kena 3. Dan jika hasil suci dengan kurang daripada 3 sekalipun, kalaulah terhasil dah takdirnya kita guna batu suci dengan kurang daripada 3, dengan 2 kali cukup dah, bersih dah, suci dah, hilang dah air najis. Cuma yang tinggalnya hanya kesan-kesan yang tak dapat, tidak mesti kena guna air. Tinggal yang tu je, air dia dah hilang dah. Sekalipun hanya guna 2 batu, wajib kena tambah. Wajib kena tambah. Mesti kena cukupkan 3 macam-macam mana sekalipun. Maka jika tiada suci dengan 3 itu, dengan 3 batu ataupun 3 penjuru batu tu tak suci, dah guna 3 kali dah ni, 3 biji batu dah ni, 3 penjuru batu dah ni, tapi tak suci lagi, masih lagi ada air najis, wajib ditambahkan atasnya, atas 3 hingga suci. Kena tambah sampai dia suci. Dan sunat dikasalkan, sunat diganjilkan. Kemudian daripada sucinya, suci istinja, contohnya seperti hasil sucinya suci istinja dengan menggunakan 4 batu tadi. Istinja kali yang keempat suci. Ini kali yang keempat, itu dia panggil dengan angka yang genap. Maka sunat ditambahkan dengan yang kelima. Sebab apa? Sebab kena ganjilkan. Kena di sini dengan makna sunat mengganjilkan. Kalau bersih dengan angka yang genap, iaitu 4, 5, 4, 6, 8, kita guna batu 8 biji, suci. Kena tambah 1 lagi biar jadi 9. Kalau 6 kali suci, kena tambah 1 lagi biar jadi 7. Kalau 4 kali suci, kena tambah 1 lagi biar jadi 5. Sunat dikasarkan. Dia tak boleh kurang daripada 3. Dan kalau bersih dengan 4, sunat dikasarkan. Sunat diganjilkan. Maka jika hasil sucinya dengan kasar, kalau takdir kita guna batu, tiba-tiba bersih. Bersih itu dengan angka yang ganjil, tiada sunat kemudian daripadanya yang ganjil. Itu sesuatu, tak perlu tambah dah. Kalau bersih dengan angka, dengan bilangan yang ganjil, cukup lah. Cukup dengan 5, dengan 7, dengan 9, dengan 11, ikutlah. Dengan ganjil bersih, maka tak perlu tambah lah. Kalau tambah akan jadi genap, maka tak sunat, maka biarkan begitu saja. Maknanya biar kita menghabiskan dengan sapuan yang terakhir itu dengan ganjil. Itu sunat itu. Dan yang afdal, ini hak paling afdal. Kita nak guna air boleh, nak guna batu boleh. Hak afdal sekali. Dan yang afdalnya diistinjakan dengan batu, kemudian diikutkan akan batu tadi dengan air. Sama ada kita qada hajat itu kencing atau wa'id. Wa'id maksudnya buang air besar. Ini hak paling afdal. Mana hak paling afdal sekali? Guna batu dulu 3 biji, lepas tu diikuti dengan air. Ini
istinja yang paling afdal, paling banyak pahala begitu, sehingga dipuji dalam Al-Quran. Allah Ta'ala puji mereka-mereka yang bersih, yang bersih. Lalu tu ada ayat Quran puji orang-orang yang suka kepada kebersihan. Nabi tanya, siapakah di kalangan golongan-golongan sahabat ni, daripada golongan kamu ni, yang mana ayat Quran ni memuji kamu? Apakah perbuatan kamu sehingga dipuji oleh Allah Ta'ala? Kamu ni suka kepada kebersihan? Oh, jawab sahabat-sahabat itu, kami ya Rasulullah, tak kala selesai daripada qada hajat, kami guna batu dulu, baru kami berikutkan dengan air. Maka Allah puji orang tersebut. Kerana itu dalam hukum fiqhnya, yang paling afdal guna batu terlebih dahulu, kemudian digunakan air. Ini yang paling afdal. Pakat-pakat putih batu lah kita, awak balik letak dalam tanah. Itu afdal. Maka jika berkehendak menyimpankan atas salah suatu, yang terakhir, maka jika berkehendak menyimpan ni maknanya nak menentukan atas salah suatu daripada keduanya, kedua batu atau air. Kalau dia nak hadkan, nak tentukan, nak guna salah satu je, hak mana afdal, maka air terlebih afdal, kerana bahawasanya ia menggunakan air ketika istinja, menghilangkan air najis dan bekasnya bekas najis. Bersalahan batu, bersalahan guna batu. Ada pengguna batu hanya hilang air sahaja, bekas-bekas bau warna tak hilang sepenuhnya. Sebab itu kalau kita nak tentukan, aku ni tak mahu buat dua, nak buat salah satu je, hak mana afdal? Guna air. Kerana air hilang sepenuhnya, termasuk kesan-kesan. Adapun batu tidak hilang sepenuhnya, hanya tinggal lagi sedikit-sedikit hak dimaafkan pada syarak, seperti bau ataupun warna yang tidak akan hilang menaikkan dengan menggunakan air. Oleh kerana itu, guna air terlebih afdal sekiranya kita nak pilih salah suatu daripada dua yang tersebut, air ataupun air. Ada lagi syaratnya. Kata afdal guna air ni, jika hati seseorang, hati dia guna air dengan guna batu ni, hati dia tu sama berat. Sama berat dengan maknanya, guna air pun hati dia kata bersih, guna batu pun hati dia kata tak ada masalah, bersih. Tapi kalau situasi seseorang individu itu, guna batu, guna tisu ni rasa macam tak berapa nak yakin je bersih. Ketika tu afdal orang tersebut guna batu ataupun umpama batu. Sebab apa? Sebab nak lawan nafsu. Nafsu kita kata macam tak sedap, rasa macam tak selesa, tak sebagaimana guna air. Guna air rasa selesa. Kalau guna batu untuk buat ibadat tadi, kalau guna batu, guna umpama batu ni rasa macam tak sedap je rasanya. Orang ni afdal guna hak batu ataupun tisu ataupun umpamanya. Sebab apa? Lawan nafsu ni. Sebab agama benarkan. Tiba-tiba kita nafsu jahat kita ni pandai-pandai kata tak sah ni, tak guna ni, rasa-rasa macam tak luluh ni, tak luluh dalam bab membasuh ni, dalam bab menyucikan najis ni, rasa macam tak luluh, rimah dia macam rasa macam tu. Nafsu kita kata. Sedangkan agama benarkan, syarak kata boleh. Maka lawan hak nafsu kerana agama kata boleh, maka itu afdal. Tapi kalau kita ni memang sama berat. Sama berat dengan mana? Dua-dua pun tak jadi masalah bagi kita. Maka ketika itu guna air terlebih afdal. Wallahu a'lam. Dan syarat istinja. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.